Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa astanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kitab Bahrul Mazi Syarah Mukhtasar Jami' Tirmizi, saya mulakan dulu pada malam ini dengan dua muqaddimah. Pertama, berkaitan dengan puasa Arafah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan puasa Arafah, antaranya hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi arafata ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dah. Maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa hari Arafah aku mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala untuk kafarah, untuk menutup dosa setahun yang lalu dan setahun yang selepas ini, setahun mendatang. Daripada hadis itu kita faham bahawa kelebihan puasa hari Arafah iaitu kafarah bagi dosa setahun sebelum puasa dan setahun selepas puasa. Makna kafarah, asal kalimah kafara. Kafara maknanya tutup, tutup lubang. Seorang yang gali lubang, dia tutup lubang, dia panggil kafara. Tutup, gali dan tutup. Orang yang bertani, dia panggil kafirun, kafir. Sebab dia gali lubang, dia kambus lubang, dia kafir. Dan kafir istilah dirujuk pada mereka yang keluar daripada atau berbeza dengan akidah Islam, dipanggil kafir kerana dia menutup kebenaran Islam dengan kebatilan, maka dipanggil kafir. Adapun yang kita bincang bab kafarah, maknanya cover, tutup dosa. Kita buat dosa tapi Allah cover, Allah tutup semua dosa yang dibuat selama setahun berlalu dan setahun mendatang. Maka puasa Arafah adalah puasa yang besar dalam Islam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang martabat puasa 3 hari, puasa sebulan, puasa yang melepasi tahun. Hadis sebut puasa 3 hari, puasa 3 hari dalam sebulan umpama puasa sebulan. Ambil pada kaedah al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan ganda 10. Puasa 3 hari sebulan macam puasa 30 hari. Kemudian puasa Ramadan ila Ramadan, puasa Ramadan. Puasa Ramadan 30 hari. Sunat kemudian tambah dengan sitan min Syawal, 6 hari Syawal, jadi 36 hari. Satu kebaikan ganda 10, ibaratnya 360 hari. Maka puasa Ramadan dengan Syawal menjadi puasa setahun.
Ada pun puasa Arafah cover yang setahun sebelum, setahun selepas, 2 tahun. Itu kalau kita melihat martabat kedudukan puasa hari Arafah. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa Arafah kita bagi rakyat Malaysia puasanya besok. Malam ni lah bermula niat. Kerana hari dalam Islam bermula dengan maghrib tadi. Besok terbit fajar kita puasa. Adapun mereka yang berada di Saudi dan mereka tidak buat haji, mereka puasa hari ini kerana Arafah hari ini berkumpul orang-orang Islam untuk mengerjakan ibadat rukun besar pada haji, namanya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah hari ini. Dan sekitar masa inilah berbeza kita dengan Saudi sekitar 5 jam. Maknanya sekarang dalam pukul 8 talak 5, berarti pukul 3 petang. Zuhur pukul 1 lebih kurang. Sedang berhimpun di Arafah. Ulama bahas panjang dan khilafnya berlaku sejak dulu. Sekiranya berlaku perbezaan matlak, tempat terbit untuk menentukan bulan, dan berlaku perbezaan antara As-Saudiyah ataupun Makkah dengan negara lain, adakah nak ikut As-Saudiyah atau Makkah atau nak ikut negara sendiri yang beza matlak tadi? Lalu kata jumhur ulama, majoriti ulama, kena ikut matlak masing-masing, ikut tempat terbit masing-masing. Maka sekiranya As-Saudiyah ataupun Makkah tengok bulannya bermula sekarang 1 hari bulan, dan kita pula tengok bermula besok 1 hari bulan, macam sekarang kita beza sehari daripada Saudi, kita kena ikut kita Malaysia. Sebab itulah puasa kita, hari Arafah kita, puasa kita ialah besok bukan hari ini. Ada orang dia kata kita kena puasa hari ni lah kerana puasa tu puasa Arafah kan. Kalau puasa Arafah kena ikut hari Arafah Saudi lah. Kalau betul-betul nak ikut hari Arafah Saudi, dah kita masuk subuh, mereka sana tak subuh lagi, tak start lagi pun hari Arafah dia. Itu hujah yang lemah. Kita ambil pendapat jumhur bahawa ikut pada ketetapan matlak masing-masing dikala melihat anak bulan berdasarkan ada sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berbuka berpuasalah kamu sebab tengok bulan, dan berbukalah kamu kerana tengok bulan. Itu hadis yang masyhur berkaitan untuk melihat. Dan kita di Malaysia kita gabung 2 kaedah. Kaedah tengok dan kaedah hisab, gabung 2 sekali. Adapun apa keadaan pun kita mengikut apa yang ditetapkan oleh pemerintah semasa berkaitan dengan ibadat orang-orang Islam, kerana qada ataupun fatwa pemerintah yarfa'ul khilaf, dia mengangkat khilaf. Dikala masyarakat berbeza pendapat kerana memegang pelbagai pandangan, yang masyhur pegang mazhab Syafi'i, ada yang nak pegang pendapat Maliki, ada nak pegang pendapat Hanafi. Kalau kita Malaysia pegang Syafi'i lah. Setengah negara seperti Jordan ada yang separuh mazhab Syafi'i, separuh mazhab Hanafi. Ada negara yang pegang kebanyakannya mazhab Maliki. Maka dalam keadaan berlaku khilaf pendapat kalangan mazhab, yang boleh angkat khilaf yang menjadi amalan semasa, yang boleh amalkan ialah apa yang difatwakan oleh pemerintah semasa. Itu cara untuk mengelakkan perbezaan di kalangan masyarakat orang Islam bila berlaku khilaf dalam pandangan-pandangan fiqh, terutamanya perkara yang seperti puasa pada hari Arafah. Kita puasa hari Arafah, besok berarti lusanya kita beraya. Siapa yang puasa hari ni nak raya bila? Raya lusa pun tak kena juga. Kerana kalau ambil 9 Zulhijjah kita puasa hari ni, berarti besok kita nak raya, dan raya tak ada puasa. Itu perkara-perkara yang asas yang saya jadikan muqaddimah kita pada malam ini. Baik, kita sambung kitab kita Baharul Mazi Syarah Mukhtasar Jami' Tirmizi, juzuk yang ke-14, muka surat 136. Kita ada bahan yang kita photostat. Photostat ni sekadar untuk sebaran. Terbaik beli kitab lah, beri hak kepada
pengarang dan keluarga pengarang yang menulis buku tidak mudah untuk akhir dicetak dan diterbitkan. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata pengarang, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya dan memanfaatkan ilmunya untuk kita di dunia dan juga akhirat. Bab ma jaa fi ibtali mirasil qatil. Bab yang datang ia pada menyatakan membatalkan pusaka orang yang membunuh orang yang hendak diambilnya pusaka daripadanya. Seseorang itu mati sebab dibunuh. Siapa yang bunuh? Yang bunuh itu orang yang bakal dapat pusaka. Itu persoalan. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, sekiranya seorang itu membunuh seorang yang mau dipusakanya, seperti anak membunuh bapaknya, nescaya tiadalah anak yang membunuh itu dapat mempusakai harta bapaknya yang dibunuhnya itu. Anak tak sabar dah tengok ayah lambat nak mati. Tua dah 90 tahun nak mati lagi, tak tahan duk tunggu harta lambat nak bagi, dibunuh, letak racun. Maka anak yang bunuh bapak mati, harta nak diagih pusaka, hak yang membunuh tak dapat apa-apa. Hak tupanya orang lain lah, dapat segera harta tapi dia tak membunuh. Maka datanglah kaedah man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang gopoh mendapatkan sesuatu sebelum masa dia, maka dihukum dengan cara disekat mendapat apa yang dia mahu. Nak tunggu mati tak berlaku mati. Dia tak sabar, dia gopoh, istajala gopoh nak dapat nikmat belum sampai masanya ialah mati. Buah tak gugur lagi, tak tahan sangat, lambat buah ni gugur. Durian lambat sungguh jatuh, jolok sendiri, buah tak jadi. Kecuali buah-buah hak mahal tu lah, hak musangking apa semua tu dia potong, tak tunggu gugur yang tu. Siapa yang gopoh nak dapat sesuatu belum sampai masa dia nak dah, hukumnya kibar, dia akan dihukum bihirman, hukum tak dapat apa hak dia nak. Itulah keadaan membunuh tadi. Dia tak sabar nak dapat nikmat pusaka, dia bunuh ayah dia, maka hukumannya dia disekat dapat harta pusaka daripada orang yang dia membunuh tadi. Itu kaedah. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah hadis sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qatilu la yaris. Telah diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula orang yang membunuh itu tiada mempusaki ia. Itu hadis yang diambil hujah oleh ulama untuk menyatakan bahawa pembunuh tidak boleh mewarisi. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis tiada sah ia, tiada diketahui akan dia melainkan daripada ini wajah. Dan Ishaq ibnu Abdullah ibnu Abi Farwah, rawi pada hadis ini, sesungguhnya telah ditinggalkan dia oleh setengah daripada ahli hadis. Ini pengarang kita bahas tentang penilaian hadis ini. Kata dia, hadis ini ada perbahasan kalangan ulama berkaitan dengan salah seorang rawi kepada hadis ini, namanya ialah Ishaq ibnu Abdullah. Kata pengarang kita, perawi ini tak diterima oleh para ulama hadis dari sudut periwayatan. Satu daripada mereka itu iaitu Ahmad bin Hanbal, dan bermula amal atas ini hadis di sisi ahli ilmu bahawasanya orang yang membunuh itu tiada mempusaki ia adalah bunuh itu sengaja atau tidak sengaja. Dan kata setengah mereka itu, apabila Allah dibunuh itu tersalah, maka iaitu menerima pusaka ia, maka ialah kaum malik. Hadis ada perbahasan, tapi dari sudut hukumnya, kaedahnya
amalan fiqhnya hukum yang kita sebut tadi diterima pakai oleh para ulama. Antaranya ambil kaedah yang saya bacakan tadi, man ista'jala syai'a qabla awani uqiba bihirmani. Ini kaedah yang juga jadi dalil untuk menghalang orang yang membunuh mendapat harta pusaka. Itu satu. Yang kedua, ada beza ke tidak? Dia bunuh dengan sengaja ataupun bunuh tidak sengaja. Bunuh sengaja macam mana? Tak sengaja macam mana? Bunuh sengaja ni, pertama sekali qasak dia. Qasak dia memang nak bunuh kawan tu. Qasak itulah yang menentukan, menjadikan dia dianggap membunuh. Dia qasak nak bunuh, pergi bunuh. Dia letak racun, dia tembak, dia katak dengan barang yang keras, dia pukul dengan barang yang keras, kemudian dia rodak perut dengan pisau, ikut sukalah. Qasak untuk bunuh ada, maka itu bunuh dengan sengaja. Ni confirm tak dapat harta pusaka. Kalau membunuh tanpa sengaja, tak sengaja membunuh, tak sengaja macam mana? Dia qasak tak ada, dia tak niat nak bunuh, dia bawa kereta, bawa kereta, pak langgar orang, langgar kereta kat depan, mati orang dalam kereta. Adakah dia memang niat nak bunuh orang dalam kereta? Dia tak niat pun, dia tak niat, tapi berlaku pembunuhan, berlaku kematian. Maka ni dipanggil membunuh tanpa sengaja. Cuma ada satu kategori dia panggil syibhul amal, bunuh yang macam sengaja. Bunuh yang macam sengaja. Bunuh yang macam sengaja ni melibatkan alat. Ni jadi khilaf tentang membunuh dengan guna kereta tadi. Bawa kereta dia bukan yang nak bunuh, tapi alat yang digunakan itu alat yang boleh membunuh. Kereta dengan kelajuan, tak salah laju sangat lah, ambil lah 60 pun, namanya kereta, langgar orang mati. Alat tu boleh membunuh. Maka setengah ulama ambil perkara ini masuk kategori syibih amat, kerana isu pada alat yang boleh membunuh. Dia pukul kawan tu, niat dia bukan nak bunuh kawan tu, tapi dia pukul dia dengan alat yang alatnya boleh membunuh. Dia bukan niat nak bunuh, dia gerak sangat, dia ambil kayu, dia kata, bukan niat nak bunuh, tapi alat kayu tu alat yang boleh membunuh. Ini dipanggil syibih amat, hampir-hampir sengaja. Ini perbahasan di kalangan para alim ulama melibatkan alat yang digunakan. Kalau dia pukul orang pakai rotan haluh, pihak mati kawan tu, niat tak ada. Alat pula bukan alat yang boleh membunuh, rotan. Ini dipanggil membunuh tak apa sengaja, mati kawan ni. Maka yang bunuh dengan sengaja memang takkan dapat harta pusaka. Tapi yang bunuh tanpa sengaja berlaku khilaf kalangan ulama. Maka antara yang menyatakan boleh harta pusaka bagi orang yang tersalah bunuh ialah Imam Malik. Tuan-tuan, membunuh itulah penyebab pertama manusia mati atas dunia. Manusia pertama mati atas dunia mati kerana kena bunuh. Macam mana kita tahu? Perkhabaran Allah Ta'ala, kisah dua anak Adam. Watlu alaihim naba' abnai Adam bil haqq. Bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka semua, orang-orang Banu Israel, orang Yahudi, pada orang Quraisy, bacakan pada mereka semua kisah dua orang anak Adam dengan sebenar. Iz qarraba qurbanan, tak kala mana mereka berdua mengemukakan kurban. Cerita tu ada kaitan kurban. Apa dia kurban? Kurban asalkan maqaruba, dekat. Kurban satu barang yang kita bagi pada seseorang untuk kita dekat dengan dia. Kita nak berapak dengan dia, kita beri benda kat dia, benda kita beri tu kurban.
Sebab bahan tu digunakan untuk kita dekat dengan dia. Maka dua anak Adam nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala, mereka berdua ni berkorban. Apa dia korban kita tak tahu, sebab Quran tak cerita, Nabi tak cerita. Cuma riwayat Israiliyat, iaitu riwayat yang mari daripada kitab-kitab Banu Israel ataupun maklumat-maklumat daripada ahlu kitab, namanya sekian-sekian. Saya tak nak sebut nama lah, kerana itu riwayat Israiliyat. Namanya disebut oleh riwayat Israiliyat, tak disebut oleh Al-Quran dan juga hadis. Dan dia korban apa pun Quran tak sebut, hadis pun tak sebut, tapi Israiliyat ada cerita. Yang kita nak ambil, dia buat satu benda nak mendekatkan diri kepada Allah. Benda itu namanya kurban. Bila dia buat satu benda nak dekatkan diri pada Allah Ta'ala, fatuqabbala min ahadihima, lalu diterima daripada salah seorangnya, walam yutaqabbal minal akhar, dan tak diterima dari seorang lagi. Satu orang Allah terima, satu orang Allah Ta'ala. Maknanya korban ni tak semua Allah terima. Hari Ahad ni kita nak korban, ada yang Allah terima korban dia, ada yang Allah tak terima korban dia. Kita panggil kurban, dalam bahasa Arab dipanggil al-udhiyah. Binatang korban kita nanti namanya al-udhiyah dalam bahasa Arab. Dan juga digunakan kalimah kurban. Bila yang ada yang tak diterima, qala, kata yang tak diterima korban, la aqtulannak, aku pasti bunuh kamu. Dia nak bunuh keluarga dia sendiri, adik-beradik dia sendiri, sebab tak puas hati korbannya Allah tak terima. Tengok, bergaduh dua ni bukan sebab dunia, sebab akhirat. Kerana korban ni benda akhirat, bukan benda dunia. Korban ni kena dekat dengan Tuhan. Tuhan tak terima dia, nak marah pada adik dia ataupun abang dia, adik-beradik dia yang diterima korban. Aku nak pasti bunuh kamu. Lalu kata yang diterima korban, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata dia, Allah Ta'ala hanya terima daripada orang yang bertakwa. Bila Allah terima korban aku, maknanya Allah iktiraf bahawa korban itu korban dari orang bertakwa. Bila Allah tak terima, arti korban itu bukan orang yang bertakwa, bukan salah. Allah Ta'ala punya pilihan, punya hukuman. La'in basatta ilayya yadaka litaktulani, sekiranya kamu hulurkan tanganmu untuk bunuh aku, ma'ana bibasitin yadiya ilaika liaktulak, aku pasti tidak akan hulurkan tanganku untuk bunuh kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin, kerana aku takut pada Tuhan, pencipta, pemilik, pengurus seluruh alam. Yang diterima korban kata, mu buat lagu mana pun aku takkan bunuh kamu, aku takkan hulur tangan, aku takut ke Tuhan. Mu nak ubah. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhi, lalu nafsu dia berjaya menundukkan laki-laki tadi, lalu dia bunuh saudara dia. Maka berlakulah kematian pertama atas muka bumi Allah Ta'ala. Panjang cerita dia. Yang akhir Allah cerita, dia tak tahu cara nak tanam macam mana jasad saudara dia. Qaba'asallahu ghuraban yabhasu fil ard, Allah hantar burung gagak, bertelikah dua gagak, seekor mati, gagak hak tak mati dia gali lubang, dia tanam gagak yang mati. Maka Allah beri ilham kepada laki-laki ni nak tanam jasad saudara dia. Maka itulah cerita manusia pertama mati kerana kena bunuh. Dan kena bunuh pula kerana pergaduhan dan perbezaan melibatkan perkara agama, perkara akhirat. Mana berlaku pembunuhan ini bukan semestinya sebab dunia. Sebab agama pun berlaku pembunuhan, sebab dengki, hasadan, sebab dengki korban tak diterima. Dia dengki pada seorang, barangkali orang ni pandai sikit, dia buat sihir, mati kawan tu. Sebab dengki kawan tu, mungkin dia pandai sikit, dia cerdik sikit, dia bijak sikit, berlaku. Maka kalau kita bincang bab bunuh, bab mati, maka tak pelik
Daripada awal kehidupan manusia berlaku kematian sebab pembunuhan, dan sampai hari ini manusia berbunuh-bunuhan. Yang penting kita bincang malam ni, orang yang membunuh tak dapat harta pusaka. Baik. Bab ma jaa fi mirasil mar'ati min diyati zawjiha. Bab yang datang ia pada menyatakan pusaka isteri daripada diat suaminya. Nak kita bincang pula tentang diat suami. Diat ni apa dia? Diat ni bayaran yang dibayar oleh keluarga pembunuh kepada keluarga yang kena bunuh. Itu namanya diat. Atau bahasa kita pampasan. Yang nak dibayar, bayaran yang dibayar oleh keluarga yang membunuh kepada keluarga yang kena bunuh. Kenapa timbul cerita diat? Orang yang membunuh dengan sengaja, hukumannya ialah kena bunuh balas. Tapi kalau keluarga memaafkan, maka boleh diganti dengan diat. Orang yang membunuh tanpa sengaja, bukan niat nak bunuh, berlaku kematian, dia pun kena bayar diat. Maka diat pampasan kerana pembunuhan yang akan dibayar oleh keluarga. Nanti kita akan bincang kejap tentang keluarga ni macam mana. Ketahuilah wahai saudaraku, telah bersalah ulama pada mendapat isteri pada pusaka daripada diat suaminya yang dibunuh orang dengan bunuh tersalah. Suami ni mati kena bunuh, kemudian dapat diat. Isteri ni dapat ke tidak diat suami? Ini persoalan. Kenapa tu persoalan ni? Kita tengok kejap lagi. Maka kata setengah ulama, dapat isteri itu seperti difardukan Allah pada segala pusaka baginya. Dan kata setengahnya tidak dapat. Bermula dalil bagi orang yang mengatakan isteri itu dapat pusaka dari diat suaminya ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya. Perkara ini jadi khilaf. Khilafnya sebab apa? Sebab ada hadis. Kita akan tengok apa isu yang timbul hingga ada kata isteri boleh dapat pusaka hasil diat suami, ada kata tak dapat. An Sa'id bin Musayyab qala Umar ad-diyatu 'ala al-aqilah wa la tarisul mar'atu min diyati zawjiha syai'a. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in nama Sa'id bin Musayyab, katanya telah berkata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia itu atas aqilah. Maknanya apa? Yakni apabila seorang laki-laki ada beristeri, sekalipun tiba-tiba dibunuh orang akan sebagai bunuh tersalah, maka dibayar orang diatnya, maka diatnya itu dipunyai oleh asabah bagi mayat. Kerana jikalau seorang itu membunuh dengan tersalah, maka diatnya bukankah dibayar daripada asabah, dikutip sedikit seorang sampai cukup pembayarannya. Kalau begitu, apabila orang membunuhnya, maka diatnya dipunyai asabah pula. Baik, nak faham isu ni, kita kena rungkai satu-satu. Pertama sekali, diat. Syarah tadi apa makna diat? Pampasan. Kerana tersalah bunuh ataupun kerana membunuh yang diberi keampunan oleh keluarga mangsa bunuh. Diat ni banyak mana? Ijma' fuqaha nilai dia ialah 100 ekor unta. 100 ekor unta. Hari ni unta seekor berapa? Unta seekor 7,000. Murah sangat. Lembu pun kat 6,000 dah. Sampai Malaysia 15,000 lah seekor. Kalau kat Saudi 8, 9 begitulah. 15,000 lah kita kata. Seekor 15,000. Kalau seekor 15,000, 10 ekor 110,000. 100 ekor 1.5. Ataupun dengan nilai 1,000 dinar. 1,000 dinar. 1,000 dinar pada banyak mana? 1 dinar 4.25 gram. Itu dinar. Nilai yang dinar. Dinar ni apa dia? Duit emas. Emas yang gramnya 4.25 gram. Itu 1 dinar. Dan emas 1 gram berapa? Tengoklah harga semasa berapa.
sekitar dalam 26, 27, tak sampai 300 lah. Kita letak 300 lah kasar. Tak 26 pun boleh, 27 pun boleh. Kalau 4.25 gram, lebih kurang 1,200 lah. Kasar. Ni saya kira kasar senang nak ingat. Tak ambil dah 1,100. Saya tengok tadi harga hari ni RM1,142. Gold. Dinar gold. Dinar yang keping tu lah. Satu dinar lebih kurang 1,141. Tu saya tengok public gold. Maknanya satu dinar 4.25 gram nilai semasa sekitar 1,200. Kalau 1,000 dinar 1.2 juta. Bukan tadi yang unta tadi saya kira harga RM15,000. Kalau kira harga RM12,000 1.2 juta. Kalau RM10,000 1 juta. Itu harga sekitar, harga nilai pampasan semasa untuk kematian. 100 ekor unta ataupun 1,000 dinar yang nilai semasa antara 1 juta, 1.2 juta, 1.3 juta, sekitar itu. Itu dipanggil diat. Diat ni siapa nak kena bayar? Yang nak kena bayar diat namanya aqilah. Aqilah. Ain alif qaf lam ta marbutah. Aqilah. Aqilah ni apa dia? Dia yang dibayar oleh keluarga pembunuh. Dia yang kena bayar oleh keluarga oleh keluarga pembunuh. Maknanya bila berlaku kematian orang kena bunuh, yang kena bayar dia ni bukan pembunuh tu, keluarga pembunuh. Siapa keluarga tu? Keluarga yang dapat asabah. Keluarga yang dapat asabah. Yang ni kena bayar, kena kutip dia dalam tempoh 3 tahun. Kena cukupkan tempoh 3 tahun kena bayar. Kalau tempoh 3 tahun tak cukup juga, kutip tak cukup juga, maka kata setengah ulama, Baitul Mal kena tampung. Sebab nak bayar juga kepada keluarga mangsa bunuh. Kenapa dia panggil aqilah? Aqilah ni asal kalimah aqala. Aqala ikat. Orang Arab dia ikat unta yang nak bayar diat kepada mangsa, keluarga mangsa bunuh. Dia ikat unta di halaman rumah keluarga mangsa bunuh. Ikat unta ni dipanggil aqala. Kita tengok orang Arab pakai apa? Iqal. Iqal bahasa Arab atau bahasa apa nama Mesir, iqal. Hak bulat tu, warna hitam tu. Kenapa dia panggil iqal? Asal iqal ni dia letak di lutut unta. Nak suruh unta duduk, tak perlu ikat unta. Unta duduk, dia pun ambil iqal ni letak kat lutut. Sarung macam tu. Bila sarung macam ni, unta tak boleh bangun dah. Tak gerak mana. Dia bukan ikat unta tu dengan tali tu, tak. Ikat dengan iqal ni. Dan lepas unta tu selesai, unta nak bangun berjalan, nak tak mana iqal, tak apa dia. Tu sejarah dia. Panggil iqal. Jadi iqal ni ikat. Alat ikat unta letak kat lutut, tu iqal. Maka kerja letak unta di ruang halaman rumah ni dipanggil aqala. Kat situlah datang aqilah. Merujuk pada cerita unta tadi yang nak diserah kepada mangsa, keluarga mangsa bunuh, yang kena bayar keluarga, maka dipanggil aqilah. Itu sejarah. Jadi bila kita faham sejarah, kita faham dah yang berkaitan dengan hukum. Jadi oleh kerana yang nak kena bayar dia ni keluarga yang akan dapat asabah, yang akan bayar ni pun bukan isteri pada keluarga yang membunuh. Kata suami dia bunuh orang, kena bayar pampasan. Yang nak kena bayar keluarga asabah dia, bukan isteri. Oleh kerana isteri tak bayar
orang pampasan bersama dengan keluarga suami dia yang dapat asabah, yang bakal dapat asabah, maka kalau dia tak bayar, dia tak kena bayar, maka kalau ditakdirkan pula terbalik pula suami dia mati, keluarga dapat pampasan, maka keluarga dapat pampasan, isteri pun tak dapatlah pampasan dia, tak dapat harta pusaka dia. Itu poin dia. Maka Umar kata Umar Ibn Khattab, dia kata adiyatu alal aqibah. Dia kata dia ni yang kena bayarnya, wajib bayarnya oleh keluarga akilah ni, ya keluarga asabah dia, asabah suami. Siapa dia asabah suami? Asabah suami pak saudara dia. Patut anak-anak pak saudara dia, dengan maksud sepupu pada si mati, atau sepupu si mati lah. Kemudian adik-beradik dia, anak-anak adik-beradik dia, itu anak saudara dia, ataupun pak saudara ayah dia, dan anak-anak pak saudara ayah dia, sepupu toki dia. Itu dipanggil asabah. Itu yang kena kutip duit. Isteri tak terlibat. Maka bila isteri tak terlibat, lalu kata Umar, wala tarisul mar'atu min diyati zawjiha syai'a. Sebab tu kata Umar, perempuan tak boleh mewarisi diat pampasan suami dia. Umar ambil kaedah ni. Tu Umar. Fa akhbarahu ad-Dhahhaku ibnu Sufyan al-Kilabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ilaihi an warith imra'ata Ashyam ad-Dabbabiyya min diyati zawjiha. Bila didengar oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Ad-Dhahhak akan perkataan Sayyidina Umar yang demikian itu, lalu berkhabar kepadanya oleh Ad-Dhahhak Ibnu Sufyan al-Kilabi, katanya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menulis kepadanya bahawa beri pusaka akan isteri Ashyam ad-Dabbabi daripada dia suaminya. Yang tadi itu ijtihad Umar berijtihad. Dia ambil kaedah dia ni keluarga yang bayar, jadi isteri tak bayar apa-apa. Kalau isteri suami dia dapat dia, takdir dia mati, tak boleh apa-apalah isteri. Bila ijtihad Umar itu sebagai pemerintah, sampai maklumat pada seorang sahabat Nabi nama Ad-Dhahhak Ibn Sufyan al-Kilabi, dia memaklumkan apa yang Nabi pernah arahkan dia buat. Siapa dia Ad-Dhahhak ni? Ad-Dhahhak ni dia ketua bagi kaum dia, Bani Sulaim. Bila dia masuk Islam dan keluarga dia masuk Islam, Nabi jadikan dia ketua. Ketika nak berlaku pembukaan kota Mekah, Nabi offer untuk Ad-Dhahhak ini mengepalai satu ketumbukan tentera nak serang kota Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Dia ada 900 orang dengan dia. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata kita seorang laki-laki yang dia seorang mewakili 100, maka keluarganya ataupun anggota perang jadi 1000. Apa kata kita tentang seorang laki-laki yang dia seorang ni macam 100, dan dengan semua ahli keluarga dia yang boleh pergi perang semuanya jumlah 1000. Macam mana tu? Yang boleh pergi perang dengan 900 orang, dia seorang ni kegagahan dan kekuatan macam 100 orang. Nabi puji kekuatan Ad-Dhahhak ini, kekuatan untuk berperang, kepandaian dia, kepintaran dalam bab perang ni menyamai 100 orang. Jadi kalau dia seorang tu 100 orang campur dengan grup dia 900 orang, jadi semua tentu 1000 orang lah. Tu cerita Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak ni lah Nabi tulis satu surat kepada dia. Tiba pula perbahasan, Nabi tulis sendiri. Kira kan Nabi kan tak reti menulis, tak reti baca. Nabi tulis. Itu riwayat hadis, bukan Nabi sendiri tulis. Kalau saya wakil rakyat nak hantar surat kat orang, yang taik surat tu bukan saya.
Pegawai saya dah taik, saya tukang saing je. Orang kata siapa hantar surat? YB lah hantar surat. Tapi yang taik bukan orang lain, memang orang lain taik, tapi surat dia. Bila kata Nabi tulis, bukan Nabi tulis, maknanya tukang tulis Nabi tulis, arahan Nabi. Bila hantar pada seorang sahabat, tu Nabi tulis lah. Sebab Nabi, pendapat majoriti ulama, Nabi tak reti baca, Nabi tak reti menulis sampai ke akhir hayat. Ada pendapat segelintir kata tak, pada hujung hayat Nabi boleh menulis. Dia ambil satu hadis Bukhari tentang Nabi tulis surat pada Herakl. Itu bahasa yang panjang lah. Nabi tulis surat kat dia, tulis untuk dia bagi pewarisan kepada seorang perempuan, isteri pada seorang namanya Asyam Ad-Dababi. Asyam Ad-Dababi ini mati kena bunuh. Dia dapat harta, dia dapat pampasan, keluarga dapat pampasan. Nabi arahkan Ad-Dahhak selaku ketua pada kaum dia, bagi pampasan tu juga kepada isteri kepada Asyam tadi. Maka Ad-Dahhak ni begitu pada Umar, ni yang Nabi tulis padaku. Nak bagi tahu Isytihad Umar itu salah. Maka diambil dari cerita itulah, dipegang oleh ulama yang kata isteri tetap dapat habuan daripada pampasan dia suami dia. Itu hujah yang dipakai. Tapi saya dah sebutkan di awal tadi, perkara ini jadi khilaf ulama. Ada yang kata isteri dapat, ada yang kata isteri tak dapat. Wallahu ta'ala a'lam. Bab majaa annal amwala lil warasah wal aklu 'alal asabah. Bab yang datang ia pada menyatakan bahawasanya segala harta itu bagi waris dan dia itu atas asabah. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, siapa-siapa mati, sama ada laki-laki atau perempuan, maka harta yang ditinggalkannya itu menurut sebagaimana aturan syarak, iaitu mulanya dibelanjakan menanamnya atau kira-kira pertengahan boros pun tidak. Orang tu mati, nombor satu selesaikan hak kematian dia dulu. Ini tak apalah, selalu ada khairat untuk selesaikan hak kepekemuan dia, upah pada tukang mandi, kemudian kain kapan dia, upah orang gali kubur, kemudian nak tanam dia. Semua ni ambil mana? Asalnya ambil harta si mati. Tak kira berapa sen pun. Sebab dia mati, kain kapan kena beli. Ambil duit mana? Duit daripada harta si mati lah. Dah gali kubur kan kudrat. Kerja kebajikan je tu. Orang mati, takkan orang mati pun nak ambil pitih juga. Dah kudrat. Kudrat dah masuk kan. Bila melibatkan kudrat dah masa dia, ada harga Islam meletakkan harga. Maka penggali kubur boleh letak harga gali kubur. Dalam kitab fiqh ulama bahas, kalau orang yang sakit menghampiri kematian, antara orang yang tak sunat ziarah dia ialah tukang gali kubur dengan tukang buat keranda kubur. Kalau dia mari ziarah, hak nak mati tu, hak sakit tu rasa, mari nak ukur aku ni, dia kata. Mari tengok atas kepala ke kaki, nak ukur aku, dia kata. Maka memberi galak kepada orang sakit dan mempercepatkan, memperlambatkan kesembuhan dia, dan mungkin boleh mempercepat kematian dia. Maka tak sunat tukang gali kubur, tukang buat kanda, tukang mandi mayat, tak sunat ziarah orang yang sakit menghampiri kematian. Sakit biasa okey lah, gebah mutu, kaki berdarah, boleh lagi ziarah. Biasa ada gebah mutu, kaki berdarah, tak mati. Tapi kalau gebah mutu, kepala pecah baru, jahit pula 5-16 jahitan, hak ni tak lagi ziarah lah. Sebab apa? Bimbang tadi. Jadi orang yang gali kubur, dia ada hak dia, kena beri. Duit mana? Duit si mati. Ambil pusaka dia, selesai yang tu. Kemudian nak kapankan, nak mandikan, nak salatkan. Salat tak ada upah lah. Tapi kalau nak buat harga pun sebagai hadiah.
Ada orang mari semayang-mayang, pakat beri hadiah. Tak apa, tu hadiah daripada keluarga, tak ada masalah. Cuma bukan harga lah. Sebab itu kewajipan kita untuk menyelesaikan jenazah orang yang mati. Maka yang pertama sekali, selesaikan daripada harta dia. Selesaikan kematian dia dulu. Kemudian bayar hutangnya. Selesai hak kematian, hutang dia pula ambil harta pusaka si mati juga. Kemudian disempurnakan sepertiga wasiat. Sebab bayar hutang orang, mana ada wasiat pula. Dia kata aku nak wasiat sekian banyak, RM1,000 untuk masjid Bangga Perado. Selesai wasiat dia dulu. Hak baki tu syaratnya wasiat jangan lebih 1/3 daripada harta dia. Yang baki itulah baru nak bagi pusaka. Kemudian bakinya dipusakakan bagi warisnya. Sama ada harta itu usaha kerjaannya dan pendapatannya atau bukan pendapatannya, seperti dia orang yang bayar kerana membunuh. Apa hak kerja dia buat, dapat harta tu hasil usaha dia lah. Hasil usaha dia tu nak kena lagi jadi pusaka. Dah barang yang bukan hasil usaha dia, dia mati, dapat dia tu bukan usaha dia. Tapi kerana dia mati kena bunuh tanpa sengaja, atau mati kena bunuh dengan sengaja, keluarga setuju untuk bayar dia, itu bukan hasil usaha dia. Bukan hasil usaha dia pun dipusakakan juga. Tak tunggu hasil usaha dia saja. Hari ini ada isu takaful. Dia ambil takaful kematian. Takaful sebab aksiden. Nak boleh takaful tu dia kena bayar. Dia bayar bulan 10 tahun, 20 tahun. Hak dia bayar mungkin sekitar dalam 20,000 je. Tapi nilai takaful dia mungkin 100,000. 100,000 nak bagi ke siapa? Siapa yang akan dapat? Samalah kaedah dia. Jadi harta yang diagihkan di kalangan pada pewaris, bukan hanya penama saja. Samalah juga duit pencen, ada penama dia. Duit kereta SP ada penama dia. Semua duit-duit ini mesti dipusakai. Walaupun penama itu ada, penama hanya tukang jaga saja, kena bahagi. Mungkin penama seorang isteri, dia isteri ramah 4 orang, kena bagi pusaka. Hak ni yang kadang-kadang terlepas pandang. Penama ambil seorang, makan seorang, tak bagi, tak apalah, tunggulah hari akhirat nanti. Itu barang milik suami dia, milik orang mati, kena dia agih sebagai bentuk pusaka. Baik. Bermula dalilnya oleh sebagai yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada fi janin imra'atin min bani Lihyana saqata maitan bi ghurrati abdin aw amatin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghukum ia pada anak dalam perut satu perempuan daripada Bani Lihyan telah guguran mati dengan seorang abdi atau seorang jariah. Ada satu kes seorang perempuan, anak dia mati guguran. Bila anak dia mati guguran, mati ni sebab perlakuan seseorang yang menyebabkan dia keguguran, maka keluarga yang menyebab kawan dia keguguran, dia kena bayar dia. Yang Nabi hukumkan kat dia, keluarga dia kena bayar dia, seorang hamba yang laki-laki atau seorang hamba perempuan. Baik. Yakni ada, ini huraian dia, yakni ada seorang perempuan daripada Bani Lihyan namanya Malikah binti Uwaimir telah bermadu dengan seorang perempuan dari bangsanya juga. Dan Malikah ada dalam bunting, tiba-tiba berkelahi ia dengan madunya namanya Ummu Afifah binti Masruh akan sebagai perkelahian yang keras, lalu dipukul oleh Ummu Afifah itu akan dia dan dilemparnya dengan batu kena perutnya, lalu gugur anaknya mati. Ni pergaduhan dua madu. Bahasa Melayu kita madu lah, bahasa apa? Durrah. Madu ni orang Arab kata durrah. Durrah ni mana apa? Darra ya durru mudarat.
mudarat pada orang bermadu. Ujian Allah Ta'ala bagi orang bermadu. Setiap orang dia sayang suami dia. Bila terlanjur sayang ni mari, yang berlaku ni ialah cerita dua madu. Nabi pun ramai isteri. Cerita cemburu isteri yang bermadu. Bila mana salah seorang isteri Nabi SAW hantar minum makanan seumpama sup kita lah pada Nabi SAW ketika giliran Aisyah, dia hantar makanan sampai ke Aisyah. Nabi terima daripada orang hantar. Aisyah tepi, jatuh bekas, cah, habis makanan tumpah belaka. Nabi pun kutip bekas. Dia kata, Aisyah ganti balik bekas ni. Sebab apa? Bekas tu bekas orang, bekas isteri, bekas milik isteri yang seorang lagi. Bila Aisyah buat lagu tu pecah, dia kena ganti balik lah barang hak dia buat pecah. Nabi tak kata apa lain. Nabi tak kata berat mu Aisyah, ataupun dia tapa ke. Tak ada. Sebab depa ini cemburu. Cemburu isteri menyebabkan perlakuannya lebih sikit pecah. Nabi tak marah pada Aisyah, cuma Nabi suruh ganti balik bekas. Bila Nabi bersikap macam tu, isteri pula rasa bersalah. Tu cerita panjang lah, kisah madu-madu isteri-isteri Nabi SAW. Cerita gairah ataupun cemburu isteri yang bermadu. Yang ni bermadu dua ni sampai tahap gaduh. Seorang tu mengandung. Bila dia bergaduh, dia lapor dengan batu. Niat lapor dengan batu bukan niat nak membunuh kawan tu. Tak, balak. Tapi kesannya kena kat perut, gugur. Maka dia penyebab kepada kematian, keguguran. Maka Nabi arahkan untuk bayar dia. Baik. Dihukum oleh Nabi SAW atas asabahnya membayar seorang abdi atau jariah dikira dengan harga, kemudian dibahagi-bahagikan pada waris yang mengambil pusakanya. Nabi arahkan keluarga pada perempuan tadi yang nama Malikah tadi, untuk dia ni, untuk keluarga dia, asabah dia, pergi bayar. Hak bayaran tadi diagih di kalangan siapa? Di kalangan keluarga mangsa. Perempuan yang mengandung tadi, yang anak dia mati, semua dapat daripada harta dia tadi. Kata Abu Hurairah, summa innal mar'ata allati qada 'alaiha bil ghurrah tuwfiyat. Kemudian daripada tidak berlama lepas daripada hukum bayar abdi atau jariah itu, sesungguhnya pula perempuan nama Malikah yang dihukum oleh Nabi baginya seorang abdi telah mati pula dengan sebab bekas keguguran mati anak dan pukul madunya itu. Yang kena pukul mati tadi Malikah, yang pukul dia Ummu Afifah. Terbalik kita tak nama. Lepas boleh dia Malikah yang keguguran, dia pula mati. Dia tadi asal nak agih kalangan, dia pun dapat dia, keluarga dapat dia nak agih. Tiba-tiba dia mati. Bila diketahui oleh Rasulullah SAW demikian itu, maka datang hukum lain pula. Faqada Rasulullah SAW anna mirasaha li baniha wa zawjiha wa anna aklaha ala asabatiha. Maka dihukum oleh Rasulullah SAW bahawasanya pusakanya, yakni harta-harta yang ditinggalkan oleh perempuan yang mati itu bagi anak-anaknya dan suaminya, dan bahawasanya dia bunuh itu atas asabah bagi perempuan yang membunuh. Bila perempuan nama Malikah ni pula mati sebab keguguran, maka tentulah meninggalkan harta pusaka. Maka Nabi putuskan bahawa harta tinggalan yang perempuan tadi dapat kat suami, dapat kat anak-anak dia. Kemudian dia yang dia dibunuh pula, yang itu ditanggung oleh keluarga yang membunuh dan dapat oleh keluarga yang kena bunuh. Ini cerita konsep akilah tadi. Macam mana konsep akilah, konsep keluarga.
keluarga yang mewarisi, keluarga juga yang kena tanggung. Dia yang ada peluang dapat dia juga yang kena bayar dia. Itu kaedah yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab majaa fi mirasil ladzi yuslim ala yadai rajul. Bab yang dah datang pada menyatakan pusaka orang yang Islam ia atas tangan seorang laki-laki. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, ni cerita orang tu masuk Islam. Masuk Islam ni sebab seseorang mengislamkan dia. Lepas dia masuk Islam, dia tinggal dengan orang yang mengislamkan dia. Tanggung makan minum dia, jaga iman dia, jaga akidah dia, jaga syariat dia. Sebab dia orang baru masuk Islam. Bahasa kita mu'allaf. Mu'allaf ni dua. Satu mu'allaf yang jinak nak ke Islam, mu'allaf. Kedua yang baru masuk Islam, pemu'allaf. Mu'allaf ni timbul dalam bab zakat. Al-mu'allafatu qulubuhum. Disenaraikan salah seorang yang dapat harta zakat ialah al-mu'allafatu qulubuhum, yang dijinakkan hati untuk terima Islam. Nampak dia dekat dengan Islam, dia berkawan dengan orang Islam, tapi tak masuk Islam lagi, boleh bagi harta zakat kat dia, biar dia jinak dengan Islam, akhir dia masuk Islam. Mana memberi duniawi untuk dia dapat ukhrawi. Kita kata buat kuliah, kita panggil orang makan sekali, kita mula lembu zakah. Tak boleh. Nak ajak benda akhirat mari masjid dengan cara panggil je lah. Buat apa nak ajak makannya? Nak beri rasuah duniawi kat dia? Tak. Nabi buat makan. Nak panggil semua orang dengar ceramah Nabi, antaranya keluarganya Abu Lahab. Nabi buat makan, ajak orang makan. Mari malam tu Abu Lahab, Nabi tak ada bercakap. Buat hari lain pula. Maknanya boleh ambil kaedah dengan menggunakan benda nak jinakkan orang pada Islam. Buat kenduri, buat apa, nak bagi jinak Islam, jinakkan orang juga dengan harta zakat untuk dia masuk Islam. Dah masuk Islam, sebab baru terima Islam pun sama juga, dijinakkan juga dengan harta yang namanya zakat. Itu cara Islam. Jikalau seorang kafir tinggal diam sama satu orang Islam hingga jadi Islam ia, tiba-tiba mati ia dengan ada meninggal hartanya, apa hukum hartanya itu? Adakah boleh diambil oleh orang yang tempat tinggalnya itu akan hartanya dengan jalan pusaka? Dia masuk Islam, duduk rumah kita, tiba-tiba dia mati, harta banyak pula. Harta tu nak gimana? Boleh ke tak orang yang Islamkan dia dan tempat menumpang dia dapat harta pusaka? Maka mazhab kita Syafi'i, harta itu tiada terpulang ia melainkan pada Baitul Mal. Dia seorang masuk Islam, keluarga hak yang kafir takkan dapat harta pusaka dia. Ni kita dah bincang 2 minggu lepas. Yang jaga dia pun tak dapat. Gimana harta? Gi ke Baitul Mal. Dan Baitul Mal buat apa? Baitul Mal agilah untuk pelbagai kerja, termasuk nak bagi agih pada orang yang susah dan sebagainya. Itu kerja Baitul Mal lah. Tapi harta tu milik Baitul Mal. Dan ada juga datang hadis yang mengkhabar Nabi memberi petunjuk elok harta itu kepada orang yang duduk samanya. Ada satu isyarat menunjukkan boleh bagi. Ada hadis mana? Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Tamim ad-Dari qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masunnatu fi rajulin min ahli syirki yuslimu ala yadai rajulin minal muslimin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, katanya, telah aku tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataku, ya Rasulullah, apa hukum syarak pada seorang laki-laki daripada orang-orang kafir yang masuk Islam ia dalam seorang laki-laki daripada muslimin? Iaitu pada mulanya orang Islam memeliharanya, duduk sama ia orang itu, dengan seorang itu makan, minum dan menguruskan dirinya sampai jadi berharta ia dan masuk Islam ia, lalu mati ia dengan meninggal beberapa harta. Maka apa hukum hartanya? Adakah orang Islam yang memeliharakan dia dan memasukkan dia dalam Islam itu mengambil hartanya?
bila didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan soalnya itu, lalu dijawabnya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa aulan nasi bimahyahu wa mamatih. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginya ialah, yakni orang yang memeliharakan dia sampai ia jadi muslim itulah aula daripada sekian orang dengan hidupnya dan matinya, yakni mustahak diberikan hartanya itu kepadanya akan jadi balas budinya, bukannya diberi dengan jalan pusaka, kerana bukannya ia warisnya, bahkan ia seorang yang jadi sebab melepaskan dia daripada neraka, dan seolah-olahnya ia macam ibu dan bapanya. Ulama yang kata harta pusaka boleh diwarisi juga oleh orang yang mengislamkan dia, ambil hujah ni, hadis ni. Tapi takhrij ulama kita yang kata tak boleh tentang hadis ni ialah beri juga, beri bukan jalan pusaka. Harta pusaka milik Baitul Mal dulu. Baitul Mal lah pula yang beri kepada orang yang mengislamkan dia. Bila Baitul Mal yang bagi, tak ada qadar lah. Qadar tak ada. Terpulang pada Baitul Mal nak bagi macam mana? Menurut kaedah Nabi kata dia ni aula bimahyahu wa mamati. Dia lebih aula dengan hidup dia dan mati dia. Maknanya bab mati, bab pusaka pun dia lebih aula. Aula tu makna apa? Bukan dalam pusaka. Berilah sebagai hadiah. Maka kerajaan yang jaga harta pusaka orang mati yang tak ada pewaris boleh ambil harta Baitul Mal, beri pada orang yang jaga orang yang masuk Islam ni atas dasar nak balas budi dia mengislamkan kawan tu. Tu kerja Baitul Mal. Tadi pun kita bincang dalam bab dia. Cukup 3 tahun, keluarga tak cukup duit nak bayar dia. Siapa yang tampung? Baitul Mal. Berarti Baitul Mal ni tempat menyelesaikan urusan harta orang Islam. Nak uruskan masjid tak cukup dana, nak urus orang belajar tak cukup dana, nak bina ekonomi umat tak cukup dana. Semua ni Baitul Mal, tempat berhimpun harta orang Islam. Sebab itulah kerajaan Islam sepanjang zaman, di samping dia dapat pelbagai sumber, antara sumber dia untuk urus negara juga ialah harta Baitul Mal tadi. Membina jalan raya, membina hospital, membina pusat-pusat pendidikan. Ini sejarah silam pada khulafah Islam menguruskan kerajaan menggunakan harta Baitul Mal. Ini cara Islam. Tuan-tuan, dalam Islam zakat ni tak banyak, 2.5 je. Kita ada duit 100,000, zakat simpanan kita RM2,500 je. Tak banyak. Kenapa tak banyak? Kerana Islam tahu, Allah tahu manusia ni sayang harta. Kalau paksa yang banyak dia lihat, maka beri yang sikit. Tapi Allah Ta'ala galakkan pula yang lain, nama sedekah. Yang sedekah bukan lagi 2,500. Sepanjang tahun minta sedekah dengan dia. Dia bagi 100, bagi 200, bagi 400. Akhirnya hak dia bagi yang nama sedekah lebih banyak daripada yang dia bagi terima zakat. Dia buat wakaf pula. Ada hadis sebut tentang kelebihan wakaf. Kena selalu pada 7 tempat, antaranya telaga yang nak digunakan oleh manusia, aliran terusan air yang dibuat tanaman manusia. Itu wakaf. Dia keluar buat harta dia untuk wakaf. Hari ni tuan-tuan, bila bincang bab wakaf, orang kita nampak wakafnya wakaf bangunan masjid, wakaf sekolah agama, sekolah tahfiz. Itu wakaf dia nampak. Nari jumpa, saya nak wakaf duit, nak buat bangunan. Lepas bangunan tu siap, siapa nak isi? Yang nak isi tu ialah para pelajar. Para pelajar kena ada guru. Guru kena ada gaji. Nak bayar gaji duit mana? Bangunan dia. Sebab pakat berebut nak bagi wakaf dengan maksud wakaf bangunan. Dan pengisian dia macam mana? Maka Islam tidak hak limitkan pada wakaf bangunan saja. Boleh wakaf dalam bentuk tunai, kemudian atau wakaf dalam bentuk harta yang dapat hasil. Wakafkan kebun, kebun boleh hasil.
hasil kebun itu digunakan bayar gaji-gaji guru-guru tadi, atau dia wakafkan tunai. Tunai itu dia tukar menjadi aset, beli kedai, saya kedai buat sewa, dapat hasilan kedai, duit kedai itulah nak bayar gaji-gaji. Itu wakaf, tak boleh berkembang. Kita ada wakaf buat masjid, boleh buat masjid, tapi untuk imam rawatib kena bayar gaji. Bila pun kena bayar allowance. Itu Islam aja. Nak pastikan setiap masa orang Islam ada imam yang jaga solat di waktu, imam rawatib kena bayar gaji dia. Kita bayar pula sikit-sikit je lepas-lepas makan. Patut gaji imam ni besar bayar. Kan 1,200, 1,500 bayar 3-4,000. Kita orang ni setuju tak? Tok Imam setuju lalu hak ni. Menghargai. Dia jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu Baitul Mal. Bab majaa fi ibtal mirasi waladi zina. Bab yang terdatang ia pada membatalkan pusaka anak zina. Bab anak zina ni saya nak bahas panjang sikit. Dia melibatkan hukum hakam yang banyak. Dan ni saya nak tangguh insya-Allah pada minggu akan datang kita bincang sedikit tentang waladuz zina, anak-anak zina. Macam mana penyelesaian dia. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ingat mula minggu depan kita nak buka soalan lah. Siapa ada soal jawab hukum, tulis dulu, dia hantar untuk kita tengok supaya menambah ilmu kita insya-Allah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bihaqqi imanina bi khatamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.